Tajuk bab 7, usaha ke arah merdekaan. Yang cikgu bagi tumpuan ialah 7.1, latar belakang idea negara merdeka. Tajuk 7.2, jawatan kuasa hubungan antara kaum. Usaha ke arah kemerdekaan. Objektif pembelajaran yang ini cikgu kongsi dalam video ini ialah: pertama, pelajar dapat menyatakan idea negara merdeka. Kedua, pelajar dapat menerangkan objektif penubuhan jawatan kuasa hubungan antara kaum atau dikenali sebagai CLC. Yang ketiga, pelajar dapat menerangkan peranan jawatan kuasa hubungan antara kaum. Untuk makluman semua pelajar, latar belakang idea negara merdeka merujuk kepada pertubuhan politik yang mencetuskan idea negara merdeka. Pertama, idea yang dicetuskan oleh Kesatuan Melayu Muda. Kesatuan Melayu Muda ataupun dikenali sebagai KMM, pimpinan Ibrahim Haji Yaakob, memperjuangkan kemerdekaan tanah air melalui konsep Melayu Raya. Kedua, Parti Kebangsaan Melayu Malaya, PKMM, dipimpin oleh Dr. Burhanuddin Al-Helmi, Ishaq Haji Muhammad dan Ahmad Bustama. Matlamat politiknya ialah menanam semangat kebangsaan dan bekerjasama dengan kaum lain. Perjuangannya melalui konsep Melayu Raya. Pertubuhan yang ketiga dikenali sebagai Angkatan Pemuda Insaf atau API, dipimpin oleh Ahmad Bustaman. Pertubuhan ini memperjuangkan idea menekankan pemerintahan demokrasi dan dasar ekonomi yang mengutamakan rakyat. Slogannya ialah Merdeka dengan Darah. Manakala Pertubuhan Persatuan Kebangsaan Melayu Sarawak dipimpin Datuk Patinggi Abang Haji Abdillah menentang penyerahan Sarawak kepada British. Manakala Pergerakan Pemuda Melayu PPM di Sibu secara rela berkorban jiwa untuk mendapatkan kemerdekaan penuh Sarawak dengan menubuhkan Pakatan Sulit Rukun 13. United Malays National Organisation atau dikenali sebagai UMNO dipimpin oleh Datuk Ong Jaafar berusaha menyatukan orang Melayu untuk mempertahankan hak bangsa Melayu dan kedudukan Raja-Raja Melayu. UMNO berjaya berjuang menentang Malayan Union. Pertubuhan yang ketujuh ialah Parti Kebangsaan Melayu Labuan, dipimpin oleh Tengku Nordin dan Zakaria Gan yang menjalankan dasar tidak bekerjasama dengan penjajah dan menuntut Sabah dimerdekakan daripada British. Malayan Indian Congress ataupun MIC diasas oleh John TV. MIC menegaskan bahawa kewarganegaraan yang tunggal kepada mereka yang menerima tanah Melayu sebagai tanah air. Seterusnya, Hizbul Muslimin
diterajui oleh ulama terpengaruh seperti Abu Bakar Al-Bakir, Syekh Fadullah Suhaimi dan Syekh Abdullah Fahim. Perjuangannya ialah kemerdekaan tanah Melayu sebagai negara Islam. Seterusnya, Malayan Chinese Association, MCA. Matlamat penubuhan ialah untuk menyatukan masyarakat Cina dan bekerjasama dengan semua kaum di tanah Melayu. Seterusnya ialah Parti Islam Setanah Melayu. Parti Islam Setanah Melayu ataupun dikenali sebagai PAS diketuai oleh Dr. Burhanuddin Al-Helmi yang dipetua PAS bercita-cita membina satu negara dan satu bangsa yang teguh dengan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan menjalankan hukum Islam. Manakala pertubuhan yang terakhir ialah Independence of Malayan Party, IMP, pimpinan Dato' Ong Jaafar. Bagi Dato' Ong, untuk menuntut kemerdekaan tidak boleh dibuat tanpa kerjasama kaum yang lain yang diterima menjadi rakyat tanah Melayu. Terdapat 12 pertubuhan yang menyatakan idea tentang merdeka. Seterusnya, kita lihat jawatan kuasa hubungan antara kaum. Objektif pembentukan jawatan kuasa hubungan antara kaum ialah: pertama, mengkaji hubungan kaum secara mendalam. Kedua, membetulkan keadaan politik, ekonomi dan sosial supaya wujud pembahagian yang adil untuk semua komuniti. Ketiga, mewujudkan keadaan yang harmoni dan muhibah dalam kalangan penduduk di negara ini. Seterusnya, kita lihat organisasi dalam jawatan kuasa hubungan antara kaum. Penasihatnya ialah Malcolm McDonald. Pengerusi ialah EEC Turai Singam dan terdiri daripada wakil Melayu, wakil Cina dan ahli lain. Moto CLC ialah kesamaan dan keadilan untuk penduduk tanah Melayu. Seterusnya, kita lihat peranan jawatan kuasa hubungan antara kaum. Terdapat 5 peranan jawatan kuasa hubungan antara kaum yang terdiri daripada aspek politik, kedudukan istimewa orang Melayu, kedudukan ekonomi orang Melayu, kewarganegaraan bukan Melayu dan aspek pendidikan. Untuk makluman semua, dalam aspek politik, CLC mencadangkan supaya persediaan ke arah berkerajaan sendiri. Kesannya, pilihan raya telah diadakan di peringkat Majlis Bandaran, Majlis Negeri dan Majlis Perundangan Persekutuan. Manakala dalam aspek kedudukan istimewa orang Melayu, CLC bersetuju agar orang Melayu mempunyai kedudukan istimewa kerana menunjukkan taat setia sebagai penduduk asal. Kesannya, kedudukan ini diperakui dan kepentingan kaum lain juga diiktiraf. Aspek yang ketiga berkaitan dengan kedudukan ekonomi orang Melayu. CLC mencadangkan penubuhan agensi untuk meningkatkan ekonomi dan pendidikan orang Melayu.
hasil daripada penubuhan agensi telah ditubuhkan agensi RIDA, iaitu Lembaga Pembangunan Industri Desa pada tahun 1950. Dan orang Melayu melonggarkan syarat kewarganegaraan kepada kaum bukan Melayu. Manakala dalam aspek kewarganegaraan bukan Melayu, CLC bersetuju kewarganegaraan kepada kaum bukan Melayu penting untuk memupuk taat setia kepada tanah Melayu dan kerjasama dalam kalangan penduduk. Hasilnya, syarat kewarganegaraan dilonggarkan untuk memberi kedudukan politik dan melahirkan semangat patriotik serta bertanggungjawab orang bukan Melayu kepada negara. Aspek yang terakhir, peranan jawatan kuasa hubungan antara kaum ialah dalam bidang pendidikan. CLC mencadangkan sistem pendidikan yang seragam. Kesannya, penubuhan jawatan kuasa pendidikan untuk mengkaji sistem pendidikan supaya lebih seragam dan diterima semua kaum. Secara rumusannya, jawatan kuasa hubungan antara kaum memainkan peranan yang berkesan untuk membentuk persefahaman antara pemimpin kaum di tanah Melayu. Penyelesaian isu-isu yang berkaitan dengan kaum melalui pendekatan muafakat dan toleransi adalah penting untuk mewujudkan keharmonian kaum dan memelihara kestabilan politik. Penyelesaian masalah melalui perundingan yang dilakukan oleh pemimpin kaum sewajarnya diteladani untuk mengukuhkan persefahaman dan kesejahteraan masyarakat di negara kita yang berbilang kaum. Itu saja perkongsian daripada cikgu berkaitan dengan tajuk Bab 7, Usaha ke arah kemerdekaan. Untuk itu, cikgu sediakan soalan penilaian untuk memberi ruang kepada pelajar untuk menilai kebolehan dan kefahaman pelajar berkaitan dengan tajuk ini. Cikgu sudahi dengan ucapan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.